إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa daman nafa'a bi wa bi'ulumi fid dari amin. Dan haram disemayangkan atasnya kerana meninggalkan bekas syahid situ. Betul? Baik apa? Demikian lagi. Dan demikian lagi yang mati di dalam perang, tiada dengan sebab perang dengan kafir. Misalnya seperti mati sakit atau terkejut, atau mati sebab perang buah, atau mati dibunuh orang Islam, atau dibunuh kafir dengan tiada perang, maka sekalian itu bukan syahid namanya. Ya, bukan syahid ma'rakah. Dan demikian lagi yang mati di dalam perang tiada dengan sebab perang. Ya, dia mati dalam peperangan, tapi bukan sebab perang dengan kafir harbi, bukan. Dia perang sama sendiri. Itu tak dikata syahid. Maka bila tak syahid ma'rakah, bermakna jenazah diurus macam biasa 4 perkara. Dimandikan, dikapan, sembahyang dan ditanam. Kalau syahid dulu 2 daripada 4, yang ini dikapankan saja dengan pakaian yang masih disyahid itu, dengan darah tu balut sekali. Kalau tak cukup tambah kain lain. Tak payah sembahyang, tak payah mandi dan tak payah sembahyang. Dikapan dan dikebumikan saja. Itu takriman lahu, kena memberi kemuliaan kepada syahid tadi. Sebab haram kita menghilangkan akan asarus syahid. Kesan-kesan syahid itu haram kita hilangkan. Iaitu darah yang mengalir kena meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mahal harga dia. Di akhirat dia akan diizinkan, Allah Taala izinkan dia, maknanya bermegah mereka dengan perkara tersebut. Iaitulah mereka mengorbankan bukan harta sahaja, nyawa mereka korbankan untuk agama Allah Taala. Itu besar pangkatnya. Waktu dalam hadis disebut kitratani la yamassuhumun nar. 2 kitrah, 2 titisan yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama, titisan air mata kerana gerun dan rindu kepada Allah Ta'ala. Dan kedua, titisan darah syahid pada jalan dia. Maka oleh kerana itu darah itu ada nilaian haram bagi kita menghilangkan dia. Balut dengan darah-darah itu yang baju tu. Kalau tak cukup, tambah kain lain. Kemudian dikebumikan, tak payah ada semayang. Kita sembahyang dan doakan dia. Kita pun belum tahu. Ada pun dia dah confirm tu. Bila syahid dia ikhlas, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab, direct terus. Ada pun di sini dia kata yang tak termasuk dalam syahid. Dia mati dalam peperangan tapi bukan perang sama orang Islam. Bukan perang sama orang kafir. Dia sama-sama dia ke apa, dia bergaduh mati, tak termasuk. Itu kena buat biasa. Seperti mati sakit atau terkejut. Ya, atau mati sebab perang buah. Perang buah ni pada perang sama kerajaan yang telah mendirikan negara Islam, betul-betul negara Islam lah, bukan negara sekular, negara Islam betul. Tiba-tiba ada orang yang bangkit khianat, dia menentang kerajaan Islam ni. Maka kalau dia mati tak panggil syahid, itu buah puak-puak yang melampau dipanggil, berperang dengan kerajaan Islam, habis. Atau mati dibunuh oleh orang Islam, mati sama dia, itu tak dipanggil syahid. Atau dibunuh kafir dengan tiada perang, saja dia bergaduh sama dia, mati. Ya, maka sekalian itu dia panggil bukan syahid. Tetapi yang mati di dalam perang buah sebab dibunuh oleh kafir yang membantu buah, maka itu syahid juga. Ya, tetapi ini istidrak kalam ni, yang mati di dalam perang buah sebab dibunuh oleh kafir, dia daripada pihak kerajaan Islam. Tiba-tiba ada golongan pelampau yang menentang kerajaan Islam tadi. Ya, jadi yang pihak kerajaan Islam ni pergi perang golongan pelampau
orang kafir dari golongan pelampau tu tolong dia, bunuh dia. Ni syahid. Ini hukum syahid. Dan wajib menghilangkan najis yang lain daripada darah syahid. Kalau ada najis lain, buanglah, darah tu jangan. Dan jika hasil najis itu dengan sebab syahid sekalipun, dia telah terkeluar misalnya najis ketika dia berperang tadi, atau bersihkan. Adapun darah tak payah. Dan demikian lagi wajib menghilangkan darah yang hasil dengan tiada sebab syahid. Kalau darah bukan darah syahid, itu mana dibuangkan. Dan jika membawa menghilangkan demikian itu kepada menghilangkan darah bekas syahid sekalipun, kerana tiada ia daripada kesan ibadat. Sebab darah bukan darah syahid itu bukan dipanggil asarul ibadah. Adapun darah syahid itu asar ibadah, ya. Sebab asar ibadat hatta dalam bab wudu pun makruh kita hilangkan. Apatah lagi yang ni lebih tinggi. Kita ambil semayang, makruh kita lap air semayang, kecuali ada gharat-gharat yang tertentu. Kita ambil semayang, eloknya kita biarkan, ya, sampai dia kering. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak ada kerja nak pergi mana, kan basahkan atau lap dan itu lain lah. Tapi kalau tak ada apa kerja kat rumah, ambil semayang, biar jangan lap, biar dia kering. Itu asarul ibadah, ya. Dan sunat bahawa ditinggalkan daripadanya alat senjata perang dan barang sebagainya. Dan sunat bahawa ditanggalkan, bukalah daripada orang yang syahid tadi, perang, pedang dia pun buka. Dan sunat bahawa dikapankan ia dengan kain pakaian yang berlumur dengan darah syahid itu, ya, sekali agung bawa dia. Dan jika tiada cukup kainnya, ya, akan kapannya, maka hendaklah ditambahi dengan kain yang lain, ya. Inilah sekalian hukum syahid dunia dan akhirat yang perang kerana meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berperang litakunu kalimatillahi hiyal ulia, supaya kalimah Allah Islam tu tertegak. Maka perjuangan dia tu dikira syahid apabila dia mati dalam medan perang dengan syarat-syarat yang tersebut. Maka hukum dia syahid dunia wal akhirah. Dia ada syahid akhirah fakat, ada syahid dunia dan akhirah. 3 jenis tu yang kita minta ni. Syahid dunia ni, syahid di dunia dan syahid di akhirat. Di dunia cukup syarat dia, dan di akhirat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disuruh kita niat tu, man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dia tak niat nak mati syahid, maka mati dia macam bangkai jahiliyah. Kita niat syahid mati, kita tak berjuang pun mati juga, dan ya, bukan kita tak berjuang tak mati, malaikat maut datang dia tu tak kira apa. Maka mati cara yang baik, ya. Ish kariman mut syahidan. Ish kariman, hiduplah sebagai hidup yang mulia. Apa hidup mulia? Bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu hidup yang mulia. Mut syahidan, dan pilih mati syahid pada jalan Allah Ta'ala. Siapa tak niat dalam hati dia, sebab syahid ni adalah mati kerana meninggikan agama Allah. Kalau kita soal apa jasa kita, apa sumbangan kita pada agama Allah Ta'ala, ya, sumbangan terbesar yang ditawar dalam Islam ialah nyawa sekali diberikan untuk jalan Allah Ta'ala. Sebab nyawa kita tak berjuang pun dia mati juga, dan maka pilih mati yang diredai dan paling tinggi martabat dia sehingga tidak dihisap terus. Ya dukhulunal jannah bighairil hisab, ia telah syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ada seorang sahabat Nabi yang sangat maknanya hebat. Dia orang kaya di Mekah. Dia sanggup berhijrah, meninggalkan keluarga dia, ya, demi untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala, ya. Dia hidup dalam kemewahan di Mekah. Sampai di Mekah, Rasulullah tengok dia, Rasulullah menitis air mata, sebab baju dia pun dah bertampal-tampal. Dia sanggup bersusah demi agama Allah Ta'ala. Bukan nak bersenang dalam agama tak, tapi dia sanggup susah. Dan dia syahid dalam medan Uhud. Apabila jenazah dia tadi syahid, dia tutup kain yang daripada tubuh dia, tutup kepala, kaki dia nampak kan. Kalau tutup kaki, kepala dia nampak, mana kain tak cukup. Maka Rasulullah SAW tutup kepala dia, kaki itu ditutup, ditambah dengan rumput izkhir. Dia macam rumput lalang tu kan, rumput jut, rumput kering tu tutup. Bermakna kalau kain syahid tadi tak cukup, kita tambah kain lain, itu saja, jangan dibuang kain tu. Itu yang afdal ni, man. Dan hukum syahid dunia itu iaitu perang kerana menghasilkan kemegahan. Ya, syahid yang diterima yang besar kali syahid ma'rakah ni, dunia dan akhirat. Yang kedua syahid akhirat saja. Orang mati lemas, mati apa lagi, kebakaran, mati ta'un, mati bersalin, ya, mati maknanya ikutlah mati yang dikatakan dan masuk tajuk ni, mati sakit
perut, itu semua masuk, ulama kata dapat syahid akhirat. Mati menuntut ilmu Allah Ta'ala, syahid akhirat. Apa syahid akhirat? Lepas dari azab kubur. Ya, azab kubur lepas tuan. Itu besar ni. Dan satu lagi ni, ini syahid itu boleh pakai tuan. Dia syahid dunia tapi tidak akhirat. Di dunia nampak dia mati dalam medan perang, dan secara zahirnya kita uruskan dia macam orang syahid juga. Dibalut macam biasa, tidak dimandikan dan tidak disemayangkan, ditanam. Tapi di akhirat dia dihumban ke neraka Jahannam wal a'yazubillah. Sebab apa? Sebab mereka niat tidak kerana Allah. Dia berjuang tadi kenapa? Nakkan habuan dunia, nakkan kemegahan, supaya nama dia disebut, supaya dibesarkan orang, atau nakkan harta ghanimah. Itu semua maknanya telah ditunjukkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu peperangan tamat, sahabat tunjuk pada Nabi, ya Rasulullah, haza syahid wa haza syahid. Yang ni dah syahid ya Rasulullah. Rasulullah kata, kalla, tidak. Qad ra'aituhum bin nari fi burdatin ghalaha aw aba'ah. Aku telah diberi lihat oleh tanah tempat di dalam neraka Jahannam tu. Sebab dia berperang bukan kena meninggikan kalimah Allah, ada tujuan keduniaan. Itu dia. Ini bayi minta jauh. Dan menolakkan, yang menolongkan kuat yang tadi jua. Maka diberikan seperti hukum syahid dunia. Mana di dunia urus macam orang syahid, dan di akhirat ya juga pada tiada dimandikan dan tidak disemayangkan, tetapi tidak dapat darajat pada akhirat. Akhirat kita dapat kelebihan syahid, bahkan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang panjang kan. 3 golongan yang sangat penting dalam Islam. Pertama, ulama. Sebab ulama pemegang hukum ahkam. Kita tak tahu hukum kalau ulama tak urai kita ni. Imam mazhab kita kalau dia tak tolong urai, kita pun takkan nak pegang. Korang buka baca, kita tak tahu benda. Apa hukum nak tatbik kan? Hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Jadi peranan ulama besar. Orang yang paling utama dalam maknanya menegakkan agama Allah di kalangan para alim ulama. Dia menjaga hukum hakam Allah Ta'ala. Yang kedua ialah golongan mujahid, orang yang berjuang. Dan ketiga ialah as-sahab, golongan yang memberikan bantuan harta benda dan sebagainya untuk pembangunan agama Allah Ta'ala. Hebat 3 ni. Tapi dalam satu hadis, 3-3 ni dihumban ke neraka wal a'yazubillah. Bila ditanya, semua ni cara ringkas dalam hadis sepanjang, ke mana kau gunakan nikmat yang ku berikan? Mana umur kamu, harta kamu, segala-galanya, semua jawab dengan megah. Yang ulama kata, kami mengimpak perjalanan ya Allah, mengaji, belajar, tukut dalam negara, luar negara, balik kami mengajar dan sebagainya. Tuan kata, kazab, tak bohong kau tuan. Kau buat semua tu, kau nakkan nama, dan kau dah dapat nama kau masyhur di dunia dulu, dan itu kau kasat. Malaikat lelar muka di ke bawah, humban di ke dalam neraka Jahannam tu. Satu. Yang mujahid begitu juga, berjuang. Bila Tuan tanya, dijawab dengan megah, kami berjuang siang malam sampai menggadaikan nyawa. Tuan kata, kazab, tak, dusta engkau. Malaikat buang, tumuskan dia ke bawah, lelau dan humban ke neraka. Dan yang sahak begitu juga, orang dermawan, derma juta-juta, ratus ribu. Baik tu memang hebat, tapi bila sab dalam rosak aja habis. Kau buat semua nakkan nama, kau telah riak dengan amalan kamu, semua ditolak Tuan kata. Dan malaikat terik muka dia, humuskan ke bawah, terik dan humban ke neraka wal a'yazubillah. Jadi apa yang paling besar Tuan? Selain amal semua besar ni. Perjuangan besar, sumbangan semua besar, hebat. Tapi ada satu besar lagi, paling besar, iaitulah qalbi dan hati dan. Kalau betul dia Tuan terima, kalau tak habis. Sebab tu dia kata, inna fi jasadi bani Adam mudghah, iza saluhat sarasal jasadu kullu, iza fasada jasadu kullu ala wal qalb. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, dia rosak semua rosak. Itulah hati manusia. Kalau dia niat ikhlas, alhamdulillah, segala amal yang besar atau kecil semua diterima. Kalau tidak, sebaliknya lah. Ada pun hukum syahid akhirat juga, iaitulah yang mati lemas. Dia pergi nelayan tangkap ikan, dipukul ombak, habis tu kan. Lemas mati dalam keadaan tu. Mati sakit perut, mati kerana ta'un, dan mati ketakutan, mati kena petir, sambal petir dan mati di dalam menuntut ilmu, ni besar kali. Dan mati dagang, dia berdagang seorang, tak ada orang di negara orang kan, ketika sakit kita mati dia. Ada kelebihan. Dan yang mati beranak, dan yang mati kerana asyik, kerinduan dan sabar ia daripada mengerjakan dia, tu. Dan disembunyikan halnya kepada orang. Dia rindu pada seorang tu, sampai mati tak dapat nikah gitu. Tapi dia tak mengerjakan benda yang dilarang, pun dapat kelebihan. Dan mati dibunuh dengan inyanya. Orang tangkap dia, orang bunuh, tembak, cencang macam-macam, dengan tiada perang. Tapi tak dapat syahid, dapat syahid akhirat dapat.
dan lain banyak lagi lah. Maknanya apa? Di dunia urusan sama je lah, dimandi, dikapan, semayang dan ditanam. Tapi akhirat dia dapat pahala lepas azab kubur. Dan adalah hukumnya itu seperti orang yang lain, dimandikan dan disemayangkan. Ini dipanggil syahid akhirat la dunia. Kemudian bermula anak yang gugur. Anak yang gugur dalam perut ibunya, orang mengandung anak tergugur, maka jika diketahui akan hidup dengan suara, ya, anak tergugur kemudian dia bunyi gabut, dia bunyi keluar kan, atau dengan tangisan, ada tangisan sekejap lepas tu hilang senyap mati, bermakna ada tanda hidup. Apa makna hayat? Ya, apa makna mati? Zawalul hayah, hilang kehidupan. Ya, makna dia hidup dulu walaupun satu lahzah, kemudian hilang kehidupan, baru dia panggil mati. Dia tak panggil mati kalau dia tak hidup. Jadi maknanya dia keluar tu ada tanda hidup walaupun sikit. Dia berbunyi ke, dia bersuara, menandakan dia hidup, kemudian mati. Itu dipanggil anak keguguran, yang mana dia mati ada tanda hidup tadi, dengan suara dia atau tangis dia menangis, atau nyata tanda hidupnya seperti bergerak tubuh. Dia tak suara, dia gugur, dia anak guguran, tengok ada bergerak-gerak, mana tanda hidup tu ada. Kemudian daripada keluarnya, maka iaitu hukum orang tua jua, hukum orang dewasa. Apa makna dia? Wajib mandikan, wajib mengapankan, sembahyangkan dan menanamkan. Ya, manakala anak yang gugur, keadaan dia nyata tanda-tanda dia hidup. Habis. Dan jika tiada diketahui akan hidupnya dan tiada nyata tanda hidup, dia keluar gugur senyap dan maka ditilik. Jika sudah nyata rupa manusia, dia gugur tadi, maknanya wajah insan dah ada, cukup kepala kaki semua ada, tapi bergerak tak ada, nyawa tak ada, dengar berbunyi apa senyap saja. Jawab dia, wajib memandikan dan mengapankan dan menanamkan. Semayang tak ada. Tu wajib dimandi saja. Mandi, kapan dan tanam. 3 daripada 4. Dan jika tiada sampai 4 bulan sekalipun, ni jika innil ghayah, makna kemuncak, dia kata kena buat juga tu mandi, ya, dan mengapankan dia dan menanamkan dia walaupun tidak sampai 4 bulan. 4 bulan makna apa? Sudah ditiup roh 120 hari, malaikat akan tiup roh. Bila tiup roh maka dicatatkan dia punya apa? Ajal dia, rezeki dia dan segala. Jadi belum sampai ni maknanya apa? Dia belum hidup, tapi luar zahir rupa insan sudah ada. Ya, tengok, ingat kawan tanya kan masalah ni. Ya, guguran rupa orang dah ada tapi tak ada bernyawa. Kita kata, tak semayang dia tak hidup. Jangan kena semayang. Semayang, kapankan dia, mandi, mandikan dia, kemudian kapankan dia, tanam. Ya, kalau ada tanda nyawa tu kena semayang 4. Yang buat 3 je. Dan jika tiada sampai 4 bulan sekalipun, dan jika tiada nyata rupa manusia, dia tak sampai 4 bulan, makna tak tiup roh lagi, ya, kemudian rupa manusia tak nyata, seketul darah ke daging ke, maka tiada wajib suatu daripada demikian tu. Ya, tak wajib satu, tak wajib dia dimandi dikapankan, ya, hanya sunat dibungkus dengan kain. Tak ada wajah manusia kan, ketul daging ke apa, bungkus dengan kain dan ditanamkan dia lah. Dan jika sampai 4 bulan sekalipun, tengok dia, mana wajah tak ada, dah sampai 4 bulan tapi tak nampak tanda dia hidup, tak ada wajah insan, maka tak ada apa, bungkus je lah, tanam. Tapi kalau tadi ada wajah insan tapi tak ada nyawa, belum sampai 4 bulan, 3 perkara, ya, dia mandi, dikapan dan ditanam. Habis. Inilah hukum memandikan dan mengkapankan dan menanamkan yang tiada nyata tanda hidup. Ya, nyata tanda hidup, tak ada tanda hidup, tak ada bergerak, tak ada bersuara, maka tu tanda. Tengok, maknanya kalau ada rupa insan 3 buat. Kalau tak ada rupa insan tak ada apa, kapankan sajalah. Nampak seketul daging, tak nampak apa kan. Ada pun menyembahyangkan dia, maka iaitu haram. Ya, kita semayangkan semayang mayat, sekarang dia tak dihidup. Bila tak hidup tak dinamakan mati. Ya, mati maknanya hilang kehidupan. Dan hidup tu selama 4 bulan baru 120 hari baru ditiup roh. Bila tak ditiup roh bermakna dia tidak ada kematian. Dia tak pernah hidup. Jadi kita semayang mayat apa? Bukan mayat tu. Dia tak pernah hidup lagi. Jadi dia kata haram menyembayangkan. Sama ada mana tadi?
Adapun menyembayangkan dia maka itu haram sama ada rupa manusia atau tiada, dan jika sampai masanya sekalipun iaitu 6 bulan atau lebih yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Ya, kalau sekiranya tidak ada tanda hidup. Tengok dia, mana semayang mesti ada tanda hidup, untuk kesimpulan dia. Tanda hidup mana dia ada suara, dia bergerak. Kalau tidak, maka buat 3. Boleh 3 tadi, kalau ada rupa manusia, mandi, kapan, tanam. Tu. Kalau dia ada gerak, cukup 4 semayang. Mana semayang ni mesti ada tanda hidup. Kalau tak ada tanda itu, ingat, kalau tak ada tanda hidup, tak bergerak, tak ada berbunyi apa, itu semayang tidak payah disemayangkan. Kemudian kalau ada rupa manusia, maka dibuatkan 3 perkara itulah, dimandikan, dikapan dan ditanam. Itu saja dia. Ingat ni, kawan tanya kan, mayat tak cukup? No, tidak. Linda buka kitab je. Ya, terlupa. Tengok ni. Adapun menyembahyangkan haram sama ada rupa manusia atau tiada. Mana nak semayang, mesti makna dia mengalami proses hidup. Mana ada tanda kehidupan, dia bergerak, dia bersuara atau tiada. Dan jika sampai masanya sekalipun 6 bulan, ya masa tiap roh tu dah ada tapi tak nampak tanda hidup, atau lebih atas yang ni dia dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Adapun yang dimuktamadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, bahawasanya anak yang gugur dalam perut ibunya apabila sampai 6 bulan atau lebih, wajib menyembahyangkan dia sama ada nyata tanda hidup kemudian dari berkeluar atau tiada. Kalau ikut Syekh Ramli 6 bulan tak ada payah nak tengok tanda lagi dah. Ya, dia bergerak tak bergerak saudara pergi pakai semayang turun buat 4. Maka dengan Syekh Ramli saja ada ikhtilaf sini. Tapi dalam mustalah fiqh, kalau bertembung antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar, ditaklimkan pendapat Syekh Ibn Hajar. Tapi kalau nak pakai Syekh Ramli boleh tu. Dia tak ada tanda apa, bunyi tak ada, tapi dalam 6 bulan anak semayang boleh. Pendapat Syekh Ramli, tak ada masalah. Habis. Dan haram sembayangkan atas mayat kafir, dan akan disyakkan pada Islamnya. Ya, satu negeri tu, negara tu maknanya kita tengok macam Islam, tapi tengok negara tu banyak orang kafir. Islam tidak ada syak. Bagaimana bila mayat yang masykuk disyakkan keislaman dia, maka tidak boleh disembahyangkan atas jenazah dia. Ya, walaupun mungkin dia Islam, ada banyak berlaku kan. Dia duduk dalam rumah tu keluarga kafir, tapi dia dah masuk Islam, tapi orang tak tahu. Tapi dengar-dengar cerita macam dia dah masuk, jadi syak, ya tidak. Kalau ya tidak tu maknanya tak boleh semayang. Ya, mana nak semayang mesti yakin keislaman dia tadi. Itu maksudnya. Dan tiada wajib atas ni orang Islam memandikan dia, tetapi wajib orang Islam mengapankan. Kapan dia kena wajib? Adapun mandi dan semayang tak payah bagi orang yang tidak yakin keislaman dia, maknanya syak. Dan menanamkan kafir zimmi, ya, dan yang dijanjikan. Apa kafir janji? Kafir muahad. Itu kafir yang dijanjikan, ya, keamanan dan diamankan. Itu kena tanam kali. Dan adalah belanja kapan dan menanamkan daripada hartanya, ambillah harta di kafir zimmi tadi. Kafir zimmi adalah kafir yang duduk dalam negara Islam dan dia tidak ada usaha niat untuk mengambil tanah negara orang Islam. Kalau dia ada niat ambil atau dia ambil sumber politik apa tujuan boleh hampir negara Islam, itu bukan kafir zimmi. Itu ikut fatwa Syekh Ahmad, mufti besar Negeri Sembilan dulu kan. Tu ulama besar Malaysia ni, Syekh Ahmad hebat. Ni orang negeri tuan-tuan ni, wali besar kereta api dia tahan berhenti tuan. Kita tahan bah pun tak berhenti. Tu wali besar Syekh Ahmad, Syekh Murtada punya bapak tu. Di antara fatwa dia apa, dia kata kafir zimmi, kafir harbi ni kafir yang ada niat untuk mengambil negara umat Islam. Ya, melalui politik ke apa, dia banyak pun kita ditendang. Tu kafir harbi kan tu. Ya, tu kafir harbi tak. Dia kafir zimmi ni kafir yang tak ada niat nak ambil. Dia duduk, dia meniaga kafir ikut dia lah. Maka kita kena wajib jaga kepentingan dia. Ya, sehingga Nabi kata man azza zimmiyan faqad azani. Siapa menyakiti kafir zimmi seorang menyakiti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hak kawalan keselamatan bagi negara Islam dia kena bagi. Tapi dia jangan ada niat nak mengampan negara orang Islam. Ya, kalau ada niat itu bukan kafir zimmi lagi, itu kafir harbi kan. Ya. Dan yang dijanjikan pada kafir muahad, dan kafir diamankan dan adalah belanja kapan dan menanamkan dia daripada hartanya. Dan jika tiada baginya harta, maka bagi orang yang menafkahkan dia lah cari keluarga, dan tiada maka harta baitul mal. Last kali baitul mal.
ya. Dan jika tiada juga batu mal pun tak ada, tinggal tabung ya. Maka daripada harta orang yang kaya, daripada orang Islam yang kaya lah, support lah sikit untuk selesaikan penanaman. Ada pun kafir harbi, kafir yang dibangsakan berperang dengan dia. Ya, mana orang kafir harbi ni kalau kita lewat, bam, kita ditala kan. Kerja dia nak perang orang Islam, ya. Kalau bapa harbi kan Yahudi Nasara atau bapa harbi kan, Amerika tu bapa harbi semua. Habis dikerjakan negara Islam macam-macam. Dan murtad, orang yang keluar daripada agama, ya, sama ada dengan kalam dia atau dengan perbuatan dia atau dengan niat dia. Atau zindik, ya, mereka yang menolakkan syariat, dia main hakikat di syariat tak ayah gitu. Itu kafir zindik. Man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka. Siapa yang nak ambil hakikat tasawuf, fiqh tak nak lagi, ya, akhirnya tak payah semayang, tak apa, main hakikat itu kafir zindik macam ni. Dan kafir ni lebih baik, kata Imam Ghazali, kau bunuh lebih baik boleh bunuh 1000 kafir lagi. Buat benda bahaya. Dia kata konon dia amalan dia tinggi, hakikat rupanya membawa manusia kepada mencarikan syariat. Ya, babul haqiqah asy-syariah. Pintu kepada hakikat adalah syariat. Kalau tak ada syariat, tak terbuka pintu hakikat. Maka tiada wajib mengkapankan dia. Dia kalau kafir harbi ni berperang, dia mati tak ada kapan, tak menanam, bahkan harus melepaskan anjing, bagi anjing makan ni kan. Biar anjing kenuri mengamai. Itu hinanya kafir harbi. Harus melepaskan anjing atau bangkai mereka itu. Habis tu. Dan jikalau bercampur mayat Islam dengan mayat kafir, ni pernah berlaku kan? Bom kapal terbang dan tu tak ada berbeza dah. Manakah mayat orang Islam, mana mayat orang kafir tak tahu. Ya, bercampur dengan mayat kafir, ya, atau mati syahid. Mayat orang Islam biasa dengan mati syahid. Dan tiada dapat membezakan dia, cari tak dapat beza, maka wajib memandikan dan mengkapankan. Semua tu kena mandikan dan kita kapankan dan menyembayangkan tiap-tiap mereka kerana tiada yakin. Maknanya mengerjakan yang wajib. Mana mandikan orang yang wajib mandi tadi, melainkan dengan semua. Melainkan dengan demikian, mana kita buat mandikan semua, semayangkan semua, barulah yakin kita telah menunaikan tanggungjawab bagi orang Islam yang tak syahid tadi. Jadi kita mandikan semua je lah, ya, itu cara dia. Maka inilah pada menyembayangkan atas mereka dua kaifiat. Pertama, iaitu yang afdal bahawa disembayangkan atas mereka dengan sekali semayang, dan niat menyembayangkan yang Islam. Dia ramai-ramai itu kan, tapi kita niatlah saja aku semayang atas jenazah semua ni yang Muslim saja. Itu kalau bercampur dengan kafir. Kalau Islam sama Islam tapi syahid dengan tak syahid bercampur, kita semayang yang tak syahid saja, niat itu. Yang syahid jangan semayang, dia tak boleh semayang pada yang syahid. Itu maksud. Mana kita khususkan pada niat. Maka yang pertama, afdal bersemayangkan atas mereka dengan sekaligus, sekali arung, dengan niat menyembayangkan atas yang Islam saja. Ini kalau bercampur dengan yang kafir, atau yang bukan syahid saja. Daripada mereka yang bercampur, orang Islam yang syahid dengan tak syahid, maka niat yang tak syahid kita semayangkan, yang syahid kita tak boleh semayang. Dan naklah dibacakan pada doanya, Allahumma ufir lil muslimina minhum. Itu kalau sekiranya mayat orang Islam bercampur dengan mayat kafir, Allahumma ufir, ya ampunkanlah, lil muslimin, di kalangan orang Islam saja, minhum, di kalangan yang mati. Ya, ada pun kafir tak masuk, tak benar kita doa ke dia. Artinya, hai Tuhanku, ampunkan bagi yang Islam saja daripada mereka itu. Ya, itu di antara cara kalau diikhtilat bercampur. Dan yang kedua, bahawa disemayangkan atas seorang kemudian seorang dengan niat ia semayang atasnya jika Islam. Niat sama jugalah. Tapi semayang seorang lambat sebenarnya. Kalau sekali arung senang, kumpul sekali arung, ya, jangan bercampur mayat, kita niat sekali arung saja. Aku semayang atas sekalian yang Muslim saja. Itu kalau mayat Islam dengan kafir campur. Kalau mayat Islam sama Islam tapi syahid dengan tak syahid, maka niat yang tak syahid saja. Yang pihak kedua semayang seorang-seorang, ini lambat ni, atau tiada syahid, yang hendaklah dibaca doa dia ketiga, Allahumma ghfir lahu in kana musliman. Yalah, ampun kalau si mayat ni kalau sekiranya dia orang Muslim. Tapi yang afdal tadi ya, ramai sekali arung, terus satu trip ia semayang ni. Allah, hai Tuhanku, ampunkan olehmu baginya jika ia Islam. Habis. Dan jika didapat satu suku daripada anggota orang Islam, kita jalan-jalan tengok kaki di tengah jalan ni ataupun di hospital, dia kena penyakit apa? Kencing manis, ya, kemudian dikerat kaki dia. Apa hukum kaki? Nak mandi tak? Nak semayang tak kaki? Tengok sini dan kencing manis. Tu. Kencing masih tak dia tuan. Maksud buat kecemasan. Ya, kecemasan dia betul. Orang Kelantan kata kecemasan, dia panggil kecemasan. Ingat ada kecemasan pun.
Dan jika didapat satu suku daripada anggota orang Islam yang diketahui akan matinya, dia ketahui dia mati, ini wajib mandi. Ya, misalnya satu aksiden berlaku, tuan dia mati, tiba-tiba jumpa kaki dia, besok jumpa. Wajib mandi tu. Dan jika menyembayangkan dia, ya, dengan niat sembahyang atas sekalian perhimpunan tubuh dia, dan diketahui yang tinggalnya itu sudah dimandikan. Syarat kita ketahui yang sudah dimandi, yang tinggal sudah dimandi. Sebab kita tak boleh sembahyang kecuali sudah dimandi. Sembahyang gaib itu juga. Sahabat saya call kita atau message kata seorang-seorang sahabat meninggal di tempat jauh. Kita kena tanya dulu, dah mandi siap? Kalau dah mandi boleh sembahyang. Jangan kita tahu tu usalli saja sembahyang gaib, kawan tu boleh mandi. Tak sah tak ni. Ya, maknanya kalau nak sembahyang gaib, pastikan sekurang-kurang dia sudah dimandikan. Kalau kapan tu lagi elok. Tu. Sudah dimandikan. Dan jika tiada, maka diniatkan suku itu juga atas mayat suku itu, kaki tangan dia lah. Dan wajib membungkuskan dia dengan kain dan menanamkan dia. Di masalah jenazah apa ni, satu badan, kaki dia ke tangan dia, yang kita yakin tuan dia sudah mati. Dan jika ada suku itu kuku dan rambutnya sekalipun, dan jika didapatnya pula akan umpama suku itu suku yang lain pula, tiada wajib mengulangi sembahyang lagi, ya. Tu. Jika sudah diniatkan dahulunya, itu sembayangkan sekalian tubuhnya. Dan jika tiada nasaya, wajib diperbuat akan dia seperti suku yang dahulu daripada memandikan tadi, dan mengkapankan dan menyemayangkan dia dan menanamkan dia lah. Atau kalau sekiranya suku yang bercerai dan yakin dia sudah mati. Kerana adalah sahabat Nabi SAW, mereka itu sembayangkan atas tangan Sayyidina Abdurrahman bin Uttab Ibn Asid, sesungguhnya telah menjatuhkan dia burung, ya, enggang di Mekah pada perang Jamal. Masya Allah, burung enggang, burung tu larikan tangan itu kalau jatuh kan. Jadi maknanya dia telah mati, jadi disemayangkan, dimandikan lah. Dan diketahui mereka itu dengan cincin ni, orang kena cincin dia. Ya. Tetapi disyaratkan demikian jikalau bercerai suku itu daripada orang yang mati. Ya, kalau tak mati lagi jangan. Kita semayang jenazah, ya aku hidup lagi dia. Marah dagang. Bersalahan bercerai daripada orang yang hidup, tiada disemayangkan dia dan sunat ditanamkan dia juga, bahkan jikalau bercerai daripadanya. Ya, mana kita jumpa tuan dia ada lagi, misalnya aksiden putus kaki, tu kita bungkus dia tanam, tak payah mandi. dia hidup lagi. Dan jikalau bercerai daripadanya, maka mati ketika itu. Ya, dia bercerai tadi itu, kemudian dia mati. Juga adalah ia hukumnya seperti bercerai dalam yang daripada yang mati juga. Ya, mana dia bercerai kemudian aksiden putus kaki dia. Ya, kemudian dia pun meninggal, sama je lah hukum dia sama, kena mandi juga dan sembayangan. Habis. Kemudian paslon menyatakan menanam akan mayat pula. Wallahu a'lam.